Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah diberi keizinan kepada saya Ustaz Jebat ataupun dipanggil Ustaz Jebat, nama sebenar saya Faizul Ahmad, untuk membuat live lagi untuk menerangkan ada satu permasalahan. Semalam banyak sangat mesej permasalahan satu, tapi Ustaz ambil satu persatu. Saya ambil satu persatu tajuk-tajuk yang paling ramai mengajukan soalan mengenai ramai yang di antara ni kaum lelaki mesej kepada Ustaz. Ustaz tidak menyebelahi kaum lelaki, Ustaz tidak menyebelahi kaum perempuan, ya. Ada yang bermesej dengan Ustaz yang bertanya, Ustaz, isteri saya tak hormat saya, isteri saya tak hormati saya sebagai seorang suami, isteri saya nusyus, isteri saya begitu, isteri begini, semua menyalahkan, berkata tentang isteri. Isteri begini, isteri begini, isteri begini. Bagilah penjelasan, Ustaz bagi penjelasan kepada semua, ya. Ustaz juga seorang lelaki, ya. Dan Ustaz juga bukan seorang yang perfect, bukan seorang yang bagus, tapi kita cuba menjadi yang bagus. Dan cuba, insya-Allah kita cuba lagi untuk menjadi seorang lelaki yang lebih bagus, ya. Cuba kita jangan kita bang terus isteri kita. Kita tengok diri kita dulu. Kenapa isteri kita hilang hormat pada kita? Pertama, macam Ustaz selalu cakap, solat kita jaga tak? Tak jaga. Kalau kita solat tak jaga, rata-rata Ustaz tanya solat jaga tak? Rata-rata yang kata solat, saya tak solat Ustaz. Mengaku, Alhamdulillah, mengaku saya tak solat Ustaz. Ada yang tahu kata saya tak tahu solat Ustaz. Saya solat kadang-kadang Ustaz. Rata-rata solat tak buat, tidak solat. Selalunya kalau seorang isteri, seorang isteri bila nampak suaminya solat, maka dia akan merasai kagum pada suaminya, cuma dia tidak dapat melafazkan. Cuba lihat kehidupan kita, ada tak kita mengabaikan? Mesti ada slap. Sebab kita ni seorang pemimpin. Contoh, Ustaz bagi contoh pada Ustaz, Ustaz bagi contoh pada diri Ustaz cukup, ni cerita benar, Ustaz dahulunya seorang yang baran. Ustaz dulu seorang yang kepala gila-gila. Ustaz seorang yang baran. Ustaz seorang yang dulunya seorang yang pendendam, Ustaz dalam diam-diam Ustaz dah mendidik isteri Ustaz menjadi seorang yang macam tu. Malah lebih teruk daripada tu. Ustaz kalau kenal isteri Ustaz, dia seorang isteri yang baik. Dia seorang isteri yang baik. Tapi kalau ada satu perkara yang dia tak suka, dia akan straight to the point. Dia tembak terus. Didikan daripada kita sendiri, kesilapan daripada kita sendiri, bukan salah pada isteri. Isteri ni masa belum menikah, dia ada cara kehidupan dia sendiri. Apabila dia dah menikah, dia nikah dengan kita, dia akan ikut kita. Dia macam budak-budak, dia ikut kita balik. Dia ikut cara macam mana suaminya mendidik isteri dia. Kalau isteri dia panas baran, suaminya panas baran, isterinya akan panas baran, Kalau suaminya seorang pendiam, isterinya juga akan jadi pendiam. Cuba kita lihat isteri kita, kita yang didik mereka jadi macam tu. Kalau kita buat, salah satu puncanya isteri kita kurang hormat pada kita. Suami yang selalu bermasalah, yang buat masalah, menipu, pinjam duit orang tak bayar, isteri pergi settlekan, menipu, buat itu buat ini, isteri tolong settlekan, kejahatan kita, kenakalan kita, main perempuan lain, isteri katui dengan isteri.
macam-macam lagi, maka isteri akan merasa kecewa. Dan kerana isteri, dia akan berfikiran ikut nafsu. Dia akan bercakap, kalau suami aku boleh macam tu, aku boleh buat macam tu juga. So jangan kita salahkan isteri kita, kita salahkan diri kita sendiri. Kita tengok kita buat apa. Sebab ustaz seorang lelaki, dia ustaz cakap tadi, ustaz bukannya seorang yang perfect. Ustaz bukannya seorang yang oh bagus. Oh ustaz ajar isteri, tak. Ustaz pun ada kelemahan juga. Ustaz pun ada kesabaran dia juga. Mungkin ustaz-ustaz lain kalau jadi apa-apa, mungkin dia boleh bersabar lah, kan. Boleh kuat sabar dia. Tapi ustaz seorang yang walaupun orang kenal ustaz jebat, dan itu sebab orang panggil saya ni ustaz jebat. Saya jenis mulutnya lantang, bersuara. Hak Allah lantang terang bagi tahu. Tidak ada sorok-sorok, tidak ada kepentingan untuk diri sendiri. Jadi isteri saya akan ikut jadi macam tu. Kalau selama ni saya boleh bahas dengan isteri saya, dalam hadis begini, halal begini, sekarang isteri saya pula buat macam tu. Kalau saya buat salah, bukan makna ustaz ni ustaz tak buat salah, ustaz pun ada buat salah. Bila saya buat satu kesalahan, isteri saya lantang bersuara. Cuma dia tidak meninggikan suara lah. Isteri saya tahu batas dia tak meninggikan suara, tapi dia lantang bersuara. Dia akan sebut hadis begini, hadis ni, abang kata ni, abang ni ustaz tapi abang buat begini. Abang jadi begini. Dia akan terpelik balik pada diri kita. So kita tak boleh nak marah. Kita lah kena berubah. Kita lah kena didik isteri kita balik. Kalau kita jadi seorang yang baik, isteri kita akan jadi seorang baik. Dan pada isteri-isteri, pada isteri-isteri, dah nampak isteri suami kita ada buat satu kesalahan, berterus terang lah, bercakap lah, tegur dia. Tegur dia. Kalau suami kita pernah menipu orang begini, nasihatkan dia dengan baik. Bukan mempelik, bukan tinggikan suara. Tak boleh, salah. Tinggi suara salah. Nasihat, cakap baik-baik dengan dia supaya minta maaf balik. Selesaikan cara baik. Apa masalah yang terjadi begini, selesaikan. Tak dapat sekaligus, buat perlahan-perlahan selesaikan. Tegur suami. Suami pula jangan jadi bodoh sombong. Bila suami isteri tegur, terimalah. Dia tegur, terimalah. Ustaz sendiri pun, ya macam ustaz cakap sendiri, ustaz jenis seorang yang susah nak cakap. Itu keburukan ustaz lah. Terus terang, untuk jadi panduan kita. Ustaz jenis seorang yang baran. Tapi sebab apa ustaz jadi baran? Sebab ustaz jenis tak suka kacau orang. Ustaz dengan cara ustaz sendiri. Tapi bila orang kacau ustaz, kacau saya, itu yang saya jadi hilang akal tu, kan? Tapi isteri saya sentiasa dengan saya. Sebab apa? Dia tahu suami aku macam mana perangai dia. Walaupun dia seorang, orang panggil dia ustaz, tetapi dia jenis kalau benda yang menentang agama, benda yang tidak betul dalam segi agama, orang tu buat juga. Orang tu melawan juga, orang ni juga buat benda tu dengan terang-terangan, saya akan bertindak. Cuma saya, itulah kelemahan saya. Kelemahan saya sendiri. Jangan kata ustaz ni bagus, saya ni bagus, saya ni ustaz belajar dalam ni, dia kuat sabarnya. Tak. Ustaz memang kuat sabar. Semua orang ustaz-ustaz dia tahu, dia ada belajar tentang kesabaran ni, bagaimana nak sabar. Tetapi sabar orang yang beriman ni bertempat. Seorang orang yang bersabar ni, dia bersabar. Orang yang beriman, orang yang berilmu ni, dia bersabar nak mengajar. Bukan sabar dia nak membunuh, nak apa semua, tak. Dia sabar, dia ada bertempat. Sabar dia ni, dia nak mengajar, nak membetulkan balik keadaan. Cuma kadang-kadang situasi dia tu, orang yang jadi macam tu, dia tindakannya nampak kasar. Tapi sebenarnya dia, walaupun dia marah, dia ada rasa kasih sayang dia, nak menyedarkan. Sama juga dengan isteri. Itu sebab ustaz cakap yang lepas-lepas, suami lelaki wajib punya ilmu, wajib perlu ada ilmu.
Jadi maka kita tahu bagaimana nak mendidik isteri, kan? Kalau isteri kita bunyi-bunyi templik-templik kita, tinggi suara dengan kita softkan dengan cara yang betul. Sama juga ustaz. Isteri ustaz pun macam tu juga. Tapi ustaz tak boleh nak salahkan dia. Kesilapan daripada ustaz sendiri, kesilapan daripada saya sendiri. Sebab saya dulu dalam tentera, banyaknya tekanan dalam kerja. Tekanan dengan kehidupan, dah tambah duduk dekat dalam camp yang malah nak cerita lah. Susah nak cakap, kan? Jadi dengan tugas lagi, dengan apa semua ustaz tekanan, kan? Jadi bila ustaz jadi macam tu, terbawa-bawa masuk sampai ke rumah. Ya, waktu tu ustaz belum hijrah lagi. Waktu tu ustaz memang jenis tak boleh cakap lah, kan? Pokok pangkal dia, jangan kita salahkan isteri 100%. Ada kesilapan kita, ada kesilapan kita. Dan isteri-isteri pula, bila nampak suami macam tu, jangan takut tegurlah dia. Kamu sayang suami kamu. Tak ada isteri yang tak sayang suami. Isteri semua kalau dah menikah, dia sayang suami dia. Walaupun dia tahu suami dia tak solat, dia sayang suami dia. Dia masih mengharapkan suami dia solat, masih mengharapkan suami dia menjadi seorang lelaki yang bertanggungjawab, menjadi seorang lelaki yang beriman, yang beramal soleh. Masih berharap walaupun dia tahu suami dia tak solat, tak apa semua, dia tetap berharap macam tu. Tegurlah. Tegur dengan cara baik. InsyaAllah suami tu lambat perlahan dia akan dengar. Kalau sehari-hari dia bagi 10 kali nasihat, takkan satu tak masuk. Satu akan masuk, kan? Mesti akan masuk. Sebab lelaki ni dia ego. Termasuklah yang bercakap ni, kan? Dia ego. Tidak ada lelaki yang tak ego, kan? Tapi bila isteri, kekuatan isteri tu dia tahu kekuatan isteri ni, dia tahu kekuatan dia dapat melembutkan hati suami. Tapi kalau isteri yang tak tahu kekuatan isteri, itu yang jadi pelik-pelik. Suami meninggi suara, kau pun meninggi suara, lalas kena pelempang. Kemudian barulah mengadu kat Jabatan Agama Islam, begitu begini. Cuba softkan dengan lembut. Ustaz pernah marah lah. Ustaz pernah marah ada hamba Allah seorang, hampir-hampir nak bergaduh. Ustaz ni, orang panggil ustaz ni, hampir-hampir nak bergaduh. Isteri saya tahu, saya kalau bergaduh, saya kalau dah menyelap, bukan sikit-sikit menyelap. Apa yang ada dekat tangan, kalau parang-parang lah, kalau pisau-pisau lah, kalau tangan-tangan lah, kalau kayu-kayu lah. Tapi kenapa isteri saya boleh softkan saya? Dia boleh lembutkan saya. Sebab apa? Dia tahu kekuatan dia. Kekuatan isteri ni di mana. Suami, kelemahan suami ni dia tahu dekat mana. Suami ni nampak dia suami nampak dia gagah. Mana-mana suami, mana-mana lelaki, termasuklah ustaz sendirilah. Suami ni nampak dia gagah, nampak dia kuat, tetapi dia ada hati dia ada taman. Bila isteri nasihat, bercakap dengan lembut, bernasihatkan dia, sabarkan dia apa semua, dia akan lembut. Dia akan lembut. Suami ni akan lembut. Sebab tu Islam sunnah ni menyuruh kita bernikah, berkongsi kasih sayang. Sebab kelembutan tu ada pada kelemahan kita, ada pada isteri. Kelemahan isteri ada pada suami. Jika kita tahu ilmu, jika kita tahu di mana kelemahan mereka, isteri ustaz pun pernah mengamuk, pernah marah orang, tapi ustaz tahu macam mana nak lembutkan dia. Tapi jangan main. Perempuan kalau dah mengamuk, kalah kita mengamuk. Ustaz dia cepat marah, tapi dia cepat sejuk bila kena tempat dia. Perempuan kalau dia mengamuk, Allahu Akbar, sejam pun belum tentu lagi dapat redakan dia lah. Betul? Sebab perempuan dia ikut nafsu. Pemikiran dia ikut nafsu, dia bukan ikut akal. Kita yang berakal ni gunalah, kan? Jangan salahkan isteri 100%. Kita tengok diri kita suami ni macam mana.
Kita pernah tak didik isteri kita dengan agama? Kita pernah tak dengan nasihat dia, terima pendapat dia, apa semua? Jangan salahkan isteri terus. Dan isteri pula dah tahu suami dia ni malaun, kan? Janganlah cepat melata. Isteri ni macam mana kau hebat pun, macam mana kau gagah tinggi sekalipun, kau tetap di bawah suami. Jangan meninggi suara, jangan melenting. Haram, nusyus bila kita melenting. Dah tahu suami kita ni tengah marah, ataupun suami kita ni buat satu kesalahan, satu kesilapan, menipu ke kantoi ke main perempuan ke apa semua, jangan marah, jangan mengamuk. Nasihat, cakap baik-baik, terangkan kenapa buat macam ni, kenapa buat macam ni. Tak cukup ke saya ni? Apa ke? Gunakan IQ kita. Allah berikan kita, Allah berikan kita akal dan fikiran untuk berfikir. Kita gunakan akal fikiran kita untuk berfikir macam mana nak melembutkan hati suami kita. Dalam Islam pun banyak mengajar kita, lepas solat nak buat apa, lembutkan hati. Berdoa macam mana nak melembutkan hati. Bila berdoa, bukannya kata berdoa saja. Usahalah untuk melembutkan hati suami. Contoh, ustaz bagi, itu sebab ustaz sayang isteri ustaz. Ilazul kenal saya. Ilazul ni, dia tengah tengok. Dia kenal saya. Macam mana perangai saya? Teruk. Tapi isteri saya tak berhenti berdoa supaya saya dapat hidayah, supaya saya berubah, supaya saya jadi orang suami yang baik, suami yang bertanggungjawab, suami yang dalam masa yang sama dia berusaha untuk suami dia jadi baik. Tak ada isteri yang tak sayang suami lah. Tak ada isteri yang tak sayang suami. Dia mana-mana isteri pun dia sayang dengan suami dia. Kadang-kadang kita suami yang lupa. Ustaz tak menyalahkan kaum lelaki, ustaz tak menyebelahi kaum perempuan. Puncanya, pokok pangkalnya, banyak cerita ni kalau kat sini kita ustaz banyak cerita tentang menyalahkan lelaki. Sebab dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa dia sebut, awal-awal ayat dia dah sebut dah. Dia kata, wahai kaum lelaki, kamu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jika kita pemimpin, maka siapa yang kita pimpin? Kalau kita dah kepala kereta api, belakangnya siapa? Tak ada kereta api pusing kanan, dia belok kiri, gerabak belok kanan. Tak ada, dia akan ikut kepala. Dia ikut kepala. Tak ada. Dia akan ikut kepala macam mana. Jadi cuba kita tengok diri kita dulu. Yang mana mesej dengan ustaz mengadu tentang bukan satu dua, ramai lebih daripada 10 orang. Semalam ustaz mesej, ya Allah, Tuhan aja yang tahu nak balas. Dia banyak yang ustaz banyak bercerita tu adalah yang mesej dengan ustaz yang gay pun ada, lesbian pun ada, yang bapuk pun ada. Semua nak minta nasihat, yang nak ambil kesempatan pada diri saya pun ada, kan? Tapi yang banyak-banyak yang ustaz dapat semalam, ustaz kumpulkan soalan-soalan, banyak menceritakan masalah rumah tangga, isteri tak hormat suami. Puncanya kita, puncanya suami. Jangan salahkan isteri 100%. Ya, isteri ada juga salah dia, kan? Tetapi salahnya isteri berpunca pada kita juga. Puncanya daripada kita. Kenapa isteri nusyus? Banyakkan yang tanya semalam, ustaz, suami isteri saya ada lelaki lain. Saya pergi outstation, isteri saya ada main datuk, pangkat datuk, ada lelaki lain. Kemudian saya tanya dekat dia, baiklah, dia kata dia datuk kan, saya tak panggil dia datuk, dia punya pasal lah, dia punya datuk, dia punya pasal lah, dia bukan besar sangat datuk dia tu. Ustaz tanya dia, kamu keluar outstation, kerja di sana, kerja di sini, kerja dah apa semua, tapi dalam Malaysia lah, bukan outstation pergi keluar lah, dia orang Selangor. Kamu ada simpan perempuan tak? Ada tak berpoya-poya? Tak ada ustaz, tapi saya pergi disco, pergi pub, adalah. Di situ lah.
Tapi saya tak main perempuan tak bermakna kamu tak main perempuan, isteri kamu tak ni. Jika kamu buat kesalahan, isteri kamu akan ikut buat kesalahan juga. Dia akan ikut macam mana kita buat. Kalau kita seorang yang gay, kan, isteri kita tak hormat kat kita sebab kita buat benda yang salah. Mana ada isteri yang suka orang buat salah? Mana ada manusia yang suka orang buat salah? Tak ada lah. Tak jumpa lagi, ustaz tak pernah jumpa lagi orang suka buat salah ni. Walaupun dia buat salah, dia kata dia betul. Jadi sama-samalah kita tengok diri kita. Ustaz tengok diri ustaz. Sebab ustaz juga lelaki. Ustaz juga pernah buat salah. Ustaz juga pernah menyeksa isteri ustaz dulu. Bukan memukul lah, menyeksa mental lah. Ramai kat dalam ni yang tengok sekarang ni yang tahu siapa ustaz, teruknya ustaz, perangainya ustaz, dia tahu ustaz ni macam mana, kan? Tapi kita cubalah berubah, berusaha untuk berubah, untuk kesayang rumah tangga kita. Nikmatnya bila kita sayang rumah tangga kita, Allahu Akbar, seronok. Seronok, betul-betul seronok. Kalau nak kata ustaz ni, okey lah, kalau nak kata ustaz ni tak laku lah, ustaz ni dah tua, ustaz ni tak laku dah, semua pembohong. Ada wanita yang umur 19 tahun, perempuan yang umur 19 tahun nakkan ustaz. Lillahi ta'ala. Ada. Tapi ustaz cakap apa? Ustaz dah ada isteri, ustaz dah ada cucu, dan ustaz sayang rumah tangga ustaz, ustaz sayang anak-anak ustaz. Kalau kamu nak buat saya sebagai power apa semua, buat simpan pun tak ada. Kalau nak buat sebagai tempat rujukan untuk agama, boleh. Ayah-ayah angkat ke apa semua, tak nak. Tak ada pun dia kata dalam ayah-ayah angkat dalam Islam, tak ada, tak digalakkan pun. Sebab ayah angkat silap dia boleh terangkat. Sebab lelaki pun kadang-kadang zaman sekarang ni pun tak boleh percaya. Termasuklah ustaz. Ustaz pun tak minta orang percaya dengan ustaz. Walaupun orang panggil ustaz. Sebab sekarang ni pun ustaz pun banyak sangat pesongnya, banyak sangat melakukan benda yang pelik-pelik. Orang panggil ustaz tapi main perempuan dekat luar. Tapi isteri ustazah. Macam mana ustazah tu nak hormat dia sebagai ustaz, sebagai seorang pemimpin rumah tangga? Sebab dia sendiri pun buat salah, kan? Tapi orang-orang yang beragama ni, orang-orang ustaz ni, bila dia tegur macam tu, dia tak berterima lah. Nak tunjuk dia tu baik jugalah, kan? Padahal haprak punya geng, Jadi soalannya sekarang, kesimpulan apa yang ustaz nak sampai panjang lebar, ustaz tak nak ambil banyak-banyak masa, panjang lebar. Kita lelaki lah tengok diri kita. Jangan kita mengharapkan isteri kita baik, isteri kita nak hormat kita, tapi kita tak hormat isteri kita. Maka takkan dapatlah hormat tu. Isteri kita takkan hormat kita. Jika kita hormat isteri kita, kita sayang, tunjukkan kasih sayang kita kepada isteri kita, kita tunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kita, mereka akan tunjukkan kasih sayang mereka pada kita. Mereka boleh tahu, walaupun kita seorang lelaki sayang isteri, sayang anak-anak, kita tak dapat nak menunjuk. Sebab memang itu prinsip seorang lelaki. Dia akan sayang dia pada isteri, sayang pada anak-anak, dia gunakan kudrat dia, tunjukkan dengan kudrat dia. Dia kerja kuat, dia pertahankan keluarga dia. Dia takkan lafaz saya sayang, tak ada, dia takkan lafaz. Dia takkan lafaz. Dia akan tunjuk kasih sayang dia dengan kudrat yang kuat. Bekerja sungguh-sungguh untuk masa depan rumah tangga dia. Tapi isteri, anak-anak, dia nampak tau. Dia boleh nampak tau. Sebab atas namanya anak, tambah-tambah perempuan, naluri dia kuat. Dia boleh tahu suami dia bekerja kuat untuk perempuan lain ke, ataupun dia kerja kuat untuk rumah tangga. Jadi balik pada soalannya tadi, jangan menyalahi isteri kita 100%. Kita pun ada salah, isteri kita pun ada salah. Sama-samalah renung diri kita, sama-samalah renung, isteri pun renung diri sendiri, suami renunglah diri sendiri. Adakah kita benar-benar sayang pada isteri kita, ataupun kita sayang isteri kita kerana nafsu, ataupun kita sayang isteri kita kerana anak-anak, sebab ada anak terpaksa sayang isteri, Jangan. Renung diri kita. Dan kita nampak kesilapan kita. Kalau kita tak nampak, tanya isteri kita, apa kesilapan saya?
Isteri akan terang satu persatu. Isteri tak tahu apa kesilapan saya dapat abang jadi begini ni, terangkan satu persatu supaya faham. Kemudian sama-sama berhijrah, sama-sama berubah menjadi suami isteri yang baik. Bukan untuk diri kita, tapi untuk anak-anak kita. Kesian anak-anak kita. Berapa ramai yang dekat luar sana tu anak-anak jadi terbiar, sebabkan sikap ayah yang hidung belang, sikap ibu yang nampak keduniaan aja. Isteri tak tegur suami, suami tak tegur isteri. Kemudian anak jadi mangsa. Mulalah datang murkanya Allah. Dia datang murkanya Allah terutamanya pada kaum lelaki, sebab kamu pemimpin. Kamu pemimpin kaum perempuan. Perempuan ni dia tak ada akal, dia tak ada agama. Tahu? Itu Nabi, hadis yang sahih. Kaum wanita ini, kaum Hawa ini tidak kaum yang kurang akal dan kurang agama. Jadi kalau mereka dah jadi macam tu, siapa yang nak pimpin? Siapa yang ada akal, siapa yang ada agama? Lelaki lah. Lelaki lah pimpin mereka. Jangan fikir nak sedap aja. Kecuali kalau kita dah tegur, dah pesan. Banyak kali dia masih melakukan perkara, benda yang dilarang. Benda yang dilarang tegas oleh Allah. Nusyus ke macam-macam lah. Punya laki luar ke apa semua dah ditegur, dah apa semua, itu barulah boleh kita laporkan Jabatan Agama Islam. Jangan ingat hak talak itu kepada suami kita dah ada lesen besar tau. Tak. Bukan suka-suka tau. Bukan suka-suka talak tu nak lepaskan begitu saja. Banyak lagi dia perlu lepas talak tu, apa benda patut dia lakukan, apa patut dia lakukan, merangkak kita nanti. Tahu? Mutaah tu kena bagi juga. Nafkah kena bagi juga. Apa semua lah, nafkah anak kena bagi juga. Fikirlah. Cukuplah bagi. Banyak orang kata nikah ramai ni sunnah. Kebanyakan rata-ratanya banyak yang dia kata kat sini, yang perempuan mengadu kat saya, suami saya pun ada perempuan lain apa semua, nak nikah lain apa semua. Katanya nak ikut sunnah. Nikah ramai ni bukan ikut sunnah. Siapa yang kata ikut nikah ramai ikut sunnah? Kalau nak ikut sunnah nikah ramai tu, nikah orang tua-tua tu, nikah janda-janda tu. Kasih sayang itu adalah sunnah. Kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam pada isteri-isteri, itu sunnah. Ini seorang pun kita tak larang nak jaga. Seorang pun dah tak boleh, dia tak boleh nak hormat kita, pernah nak nikah dua, lagi mati dia buatnya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa pun dia sebut Allah beri keizinan lelaki menikah 2, 3 dan 4. Tetapi jika kamu berasa was-was, berasa tidak mampu untuk adil, maka sebaiknya kamu nikah satu je. Allah dah kata nikah satu. Dalam kitab menyebut di akhir zaman ini tidak ada lelaki yang mampu untuk menanggung tanggungjawab isteri lebih daripada satu. Sebab berat tanggungjawab suami ni. Seorang pun mencecet, ustaz seorang tu pun ustaz nak mencecet. Penin kepala. Nak didik dia, nak jadi isteri yang baik. Tapi alhamdulillah, berkat usaha dia sendiri, berkat usaha kesungguhan isteri saya, dia menjadi seorang wanita yang soleh. Dan bagi ustaz, isteri saya dibandingkan dengan wanita-wanita Melayu dekat Semenanjung ni, tak boleh lawan dengan dia. Tak boleh lawan. Dia orang Bidayuh, orang Sarawak, yang tak mengerti erti Islam, tetapi dia boleh taat dengan ustaz. Dia boleh, cuma sikap ustaz yang ajar dulu dia lah yang menjadikan dia seorang yang straight to the point. Sebab ustaz pun jenis straight to the point, straight terus, tak ada cakap yang lapik-lapik kan. Kalau salah tetap kita salah, kalau putih-putih lah, kalau hitam-hitam lah. Itu salah ustaz. Ustaz tak salahkan dia, puncanya daripada ustaz sendiri. Sebab ustaz jenis mulut lantang, ustaz jenis mulut betul terang. So kita kaum lelaki yang mana mesej dengan ustaz, kita renung diri kita. Banyak faktor-faktor yang membuatkan hati suami isteri kita jadi keras, anak kita jadi keras. Sumber pendapatan kita bagaimana,
solat kita bagaimana, iman kita bagaimana, didikan kita bagaimana, kasih sayang kita dengan mereka bagaimana, semua dia ambil kira. Jika ada yang tersangkut, kalau kita ada yang tersangkut, maka keraslah hati mereka. Mereka pun takkan, susahlah mereka nak hormatkan kita. Tapi kalau kita betul jalannya, ya kita tak dapat lah nak dapat ikut macam baginda, macam sahabat-sahabat, tak. Sedangkan Saidina Umar Al-Khattab, isteri dia lagi garang kepada Saidina Umar. Tahu? Ada sirah dia menceritakan ada seorang lelaki yang nak mengadu pada Saidina Umar, nak minta nasihat lah pada Saidina Umar. Suami isteri dia kuat membebel, kuat berceloteh, kuat marah. Dia pergi ke rumah Saidina Umar Al-Khattab. Dia tengok isteri Saidina Umar Al-Khattab lagi kuat marahnya daripada isteri dia. Dia marah Saidina Umar. Sedang Saidina Umar tu siapa? Kan? Sehingga pada pasir tu, pejuang agama Islam, panglima perang Islam tu, isteri dia lagi kuat celoteh, lagi kuat baham si Umar. Umar buat macam mana? Dia senyap je. Saudara, kamu nak pergi ke mana? Saya nak datang rumah kamu. Saya cakap dengan Saidina Umar, nak datang ke rumah kamu, nak mengadu isteri saya. Tapi saya tengok isteri kamu lagi teruk pada saya. So kita tak boleh nak kata apa. Memang isteri begitu, terimalah. Itu semua punca daripada kita. Saidina Umar seorang yang garang, isteri dia pun lagi garang. Sama lah macam ustaz. Ustaz ni seorang yang panas baran, isteri ustaz lagi panas baran. Ustaz sampai lari kebun tau kalau dia marah. Bawa hangkut dengan cucu lari kebun, bercangkul dekat kebun. Dengar kalau time dia berceloteh, dia marah cucu ustaz, dengan ustaz sekali kena sapu. Nampak dia senyum, nampak dia gelak-gelak tu. Isteri ustaz tu. Tapi ustaz tak boleh nak marah, sebab itu dia dirikan aku. Waktu aku dalam tentera, itu yang aku ajar pada isteri aku, itu yang aku ajar kepada anak-anak aku. Anak-anak ustaz lagi terror-terror. Tambah yang sulung tu, yang polis tu, Allahu Akbar. Yang nombor 2, ya Allah. Itu semua baran ni geng. Itu semua geng-geng ikut perangnya ustaz lah. Sendiri. Nampak? Kita sama-sama berubah. Ustaz juga berubah. Ustaz sama-sama juga renung apa kesilapan ustaz. Tuan-tuan semua pun renung kepada kesilapan. Dan isteri juga renung apa kesilapan daripada aku. Jangan kita tuduh orang tu, isteri saya begini. Suami saya begini. Jangan. Berjumpa, berbincang, terangkan dengan jelas apa yang saya tak puas hati dengan awak, dan awak apa yang tak puas hati dengan saya, apa kesilapan, kemudian perbaiki. Mohon maaf balik kepada isteri mohon maaf balik kepada suami, dah lembut hati masing-masing, cuba berubah. Itu jalan yang terbaik. Bukan jalan mengadu dekat Jabatan Agama Islam.